Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Johari dengan nombor pelajar 2024051113 Dumai. Dalam video ini, saya akan bentangkan dan ceritakan serba sedikit berkenaan etika dan cara hidup masyarakat dalam kerajaan Kedah Tua. Saya juga akan sentuh sedikit berkenaan hal sosial budaya dalam kerajaan Kedah Tua. Sebagai pengenalan, apa itu sosial budaya? Sosial budaya merujuk kepada aspek sosial dan budaya yang berkembang di kawasan tersebut. Istilah ini merangkumi aspek-aspek seperti hubungan sosial, adat istiadat, agama, bahasa dan nilai-nilai yang membentuk identiti masyarakat Melayu pada masa itu. Seterusnya, apa itu cara hidup masyarakat? Ianya merujuk kepada pola atau cara yang diambil oleh sekumpulan individu dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari dalam pelbagai aspek. Dan akhir sekali, etika. Apa itu etika? Etika adalah akhlak atau moral seseorang serta kelakuan atau perbuatan sama ada buruk atau cantik seseorang dalam mengendalikan situasi atau keadaan yang perlu dihadapinya. Ia merangkumi setiap lapisan umur, bangsa, etnik, agama dan juga negara. Sekarang, mari kita bahaskan berkenaan sosial budaya kerajaan Kedah Tua. Di sini kita mempunyai 4 faktor yang akan disentuh dan yang pertama adalah bahasa dan tulisan. Berlaku penemuan batu-batu bersurat menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Sebagai bukti, berlaku penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Cerok Tok Kun yang bertarikh abad ke-15. Penemuan bahasa dan tulisan ini penting kerana menjadi alat komunikasi utama dan digunakan dalam menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan dan keagamaan. Seterusnya adalah dari aspek persuratan. Hal ini dibuktikan dalam penemuan batu bersurat dan dijumpai di Bukit Coras dan Bukit Meriam pada abad ke-5. Turut menjumpai inskripsi yang ditulis di atas tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak yang sebahagian besar menyentuh tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Pada zaman alam Melayu, seni bina juga telah mula berkembang dan sudah mula diterapkan. Seni yang direka bentuk mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan ketika zaman kerajaan Kedah Tua, faktor seni bina ini banyak tertumpu pada binaan bagi agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang iaitu candi. Candi-candi tersebut mendapat pengaruh seni bina kerajaan Chola iaitu India. Akhir sekali ialah struktur sosial. Seperti yang digambarkan dalam rajah piramid tersebut, mereka mempunyai 2 golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Yang pertama adalah golongan diraja di mana ia adalah status tertinggi yang merangkumi raja dan kerabat. Seterusnya adalah bangsawan, satu golongan yang berperanan mendukung sistem pentadbiran kerajaan seperti pembesar-pembesar, ilmuwan dan pendeta istana. Bagi golongan diperintah pula, mereka mempunyai rakyat merdeka iaitu yang membantu mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Akhir sekali, hamba. Golongan masyarakat yang berkhidmat dalam sektor sosial ekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Struktur ini ditubuhkan dan didirikan untuk mengukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Apa yang saya boleh ringkaskan di sini adalah kelas atasan iaitu golongan pemerintah
melindungi rakyatnya dan kelas bawahan iaitu golongan di perintah akan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan masing-masing mestilah dijalankan dengan baik kerana semuanya akan menyumbang kepada kerajaan. Itu sahaja daripada topik sosial budaya. Seterusnya, mari kita berpindah ke topik yang seterusnya iaitu cara hidup masyarakat kerajaan Kedah tua. Cara hidup masyarakat dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk agama, budaya dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, berdagang dan berniaga adalah punca utama pendapatan dan memainkan peranan yang penting dalam sektor ekonomi. Kedah tua mempunyai pelabuhan yang disinggahi bukan sahaja oleh pedagang dari alam Melayu tetapi juga dari alam luar Melayu seperti Punan, Srivijaya dan Surar Nabumi. Hal ini menyebabkan berlakunya pertembungan antara budaya tempatan dan budaya luar yang telah mempengaruhi cara hidup masyarakat kerajaan tersebut dalam sektor budaya. Dari aspek ini juga terkesan dengan peralihan budaya ini apabila masyarakat tempatan yang mengamalkan kepercayaan animisme berubah dan menerima agama Buddha dan Hindu untuk dianuti. Beberapa sifat etika telah terbentuk dalam diri masyarakat hasil kesan daripada faktor sosial budaya itu tadi. Kesan yang boleh didapati daripada faktor bahasa dan tulisan ialah sifat terbukaan di mana masyarakat kerajaan Kedah tua membolehkan sistem tulisan berkembang dengan pesat. Persuratan pula menjadikan bukti intelektual dalam sesebuah masyarakat. Dari zaman tersebut serta kebijaksanaan telah dibuktikan melalui kemahiran seni bina iaitu candi-candi. Kesimpulan yang boleh didapati daripada topik ini adalah kerajaan Kedah tua menggambarkan yang harmoni, nilai-nilai etika yang kuat, cara hidup berdaya saing dan juga sosial budaya yang pelbagai. Itu sahaja daripada saya, Nur Ayuni binti Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.